Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام في الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم يا إلى العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. Sedekah Rasulullah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pertama dan buat selamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan kasih sayang Allah, kerana dengan pandan dan kasih sayang Allah, alhamdulillah
saat ini dan ketika ini kita masih diberi keupayaan, kita masih diberi kehidupan yang mana pada pagi ini kita semua dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiah, dalam keadaan masih diberi nyawa, dan alhamdulillah dengan izin Allah, dengan kasih sayangnya Allah, dapat kita menggerakkan akan tulang belulang kita ini, terutamanya kaki, dapat datang rumah Allah, dan seterusnya dengan keizinan Allah juga, dengan sayang kasihnya Allah, pada pagi ini dapat kita menunaikan sembahyang fardu subuh berjamaah, dan seterusnya untuk duduk buat seketika untuk sama-sama kita diperdengarkan ayat-ayat Allah dan juga sabdaan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam perjalanan kehidupan kita ini adalah menjadikan sifat kita memandang kepada kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana sesungguhnya dalam perjalanan hidup kita ni adalah tidak lain tidak bukan untuk menyatakan sifat kehambaan kepadanya. Kerana sesungguhnya bila mana kita berada di alam syahadah ni, lain tak bukan untuk menyaksikan keberadaan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Kita ki orang untuk ngelakoni ngamal ibadah nak orang koroseng kuasa. Betul tak? Kita lah. Tak boleh buat amal ibadah tanpa dengan bantuan ataupun kasih sayangnya Allah Ta'ala pada kita. Sebab itu kita dapat sembahyang ni sayangnya Allah pada kita. Allah wujudkan kita ni ke alam syahadah. Ni kita ke alam syahadah ni, alam dunia. Sejauh manakah kita bersyahadah kepada Tuhan? Adakah kita merasai keberadaan Allah dalam hidup kita? Kalau merasai kehidupan kita, yakin dan percaya Allah yang bantu kita, selamat. Sebab itu kita ni bukan sempurna. Tak? Sebab itu kita ni, walau macam mana keadaan kita, jahat ke atau baik kita, solat jangan sampai ditinggalkan. Tak? Sebab solat bukan sebab kita baik. Jangan rasa tuan-tuan dan sembahyang ni baik, kan? Belum tentu. Sebab sembahyang itu perintah Allah. Solat kita adalah lambang kehidupan kita. Kerana sesungguhnya solat itu kerana Allah menjanjikan rahmat, kebahagiaan, keberkatan dan hidup serta rezekinya. Sebab itu dalam hidup kita ni jadi hamba kepada Tuhan, tak ada apa-apa. Sebab itu Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan pada kita, pohonlah rahmat Allah Ta'ala setelah beramal baik. Dah kita dapat sembahyang, dapat datang ni, Allah punya kasih, bukan kita. Ya Allah, alhamdulillah, pagi ni aku dapat bangun, ya Allah. Kau berikan aku nafas untuk aku mengecapi kehidupan, ya Allah. Ya Allah, kau kurniakan bagi aku, ya Allah, untuk aku melakukan ketaatan kepadamu, ya Allah. Aku tak mampu, aku tak kuat. Ya tak?
Kadang-kadang kita hidup dah lama, 60-70 tahun, tapi masjid payah rojok di tepi jalan, tapi tekan-tekan. Pening Ustaz pagi-pagi dekat Jawa ni. Kadang-kadang hidup dah berpuluh tahun, kan? Masjid Parit Raja tepi jalan, tapi tak sampai-sampai. Kan pelik kan? Masalah apa? Tak merasai keberadaan Tuhan dalam hidup. Sebab itu, jangan rasa baik. Isu aku dah sembahyangnya aku masuk surga. Siapa cakap? Kan? Kita sembahyang pun tak ada apa-apa. Pasal apa? Nabi menyebutkan pada kita, la yadkhulul ahadun ilal jannah bi amalihi. Tidak ada seorang pun yang boleh memasuki surga dengan amalannya. Habis? Macam mana? Kan pening tu kan? Dekat dunia beramal tapi tak masuk surga. Memanglah. Sebab tu jangan rasa baik. Jangan rasa hebat. Tak ada apa-apa. La yadkhula ahadun al-jannatu bi amalihi. Tidak ada seorang pun. Sebab tu hadis ni sebut lan. Lan tu mana apa? Tak ada seorang pun. Nabi beritahu. Bila hal yang demikian, Nabi sebutkan, sahabat tanya, qalu ya Rasulullah wala anta ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, apakah engkau pun sama juga wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, qala wala ana. Ujar baginda, begitu juga dengan aku. Nabi sendiri berkata dia tak boleh masuk surga. Habis kita ni siapa? Nabi sendiri dan jadi jaminan Allah beri sebagai Habibullah. Dia pun nyatakan tak boleh masuk surga walaupun jadi kekasih. Tapi itu Nabi. Kita ni memang payah pun nak masuk. Pasal apa? Sebab tu kata tadi, kita sembahyang bukan kita jadi baik. Kadang-kadang sembahyang ngarani wong. Tahu ngarani wong? Ngatu orang, la ilaha illallah. Baik ke? Sebab itu kena ngaji. Kan? Kita ni tak ada apa-apa lah bang. Kan? Kita perasan, wah aku dah sembahyang, aku dah pergi masjid, aku dah duduk kuliah. Ni Allah bagi aku surga. Yorak. Kan? Sebab itu Nabi mengatakan, termasuk aku, wala ana. Aku takkan masuk surga illa ayyataghammadani Allahu birahmah. Kecuali Nabi menyebut, melainkan jika Allah meliputi akan aku dengan rahmatnya. Itu mana apa? Kita dalam amal ibadah ni, daripada amal ibadah sampai masuk surga kerana dengan kasih sayang rahmat Allah. Sebab itu syukur alhamdulillah ni kan kita pagi-pagi. Sebab tu bila mana kita ni bangun pagi kan, kena nampak Tuhan. Kena nampak amalan syurga tu macam mana kan. Barulah jadi rasa hamba ini memandang kepada Allah. Sebab itu Nabi pesan kat kita, pohonlah rahmat Allah setelah beramal baik. Sebab apa tuan-tuan? Ketahuilah bahawa seseorang mukmin yang mengambil berat tentang agamanya, yang teguh ilmu dan keyakinannya, ini kena ada. Kita ni jadi orang Islam kena mengambil berat tentang agamanya. Pasal apa? Dah tu dah bersyahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tu syahadah, penyaksian kita. Kita menyatakan bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang aku sembah melainkan Allah. Sembah tu kadang-kadang, ya Allah, dipanggil-panggil orang gelem teko-teko. Tahu bang?
Dipanggil-panggil selama mana hidup bertahun-tahun dengar azan. Bahkan bukan itu aja, masa kecil dilakukan azan supaya dengar azan. Tapi rakyat tekan juga kepriwe tak sampai juga. Tu kadang-kadang kita ni subuh ni istimewa sikit. Pasal apa? Dalam subuh tu ada kehebatannya, kelebihannya. Pasal apa? Azan-azan. Kalau azan yang lain sama je. Tapi subuh ada apa? Ada lebih sikit. As-salatu khairum minan naum. Sembayang itu lebih baik daripada tidur. Kan? Jadi, kalau sebut tidur ni tuan-tuan. Ini hari cuti. Ini hari Maulid Rasul. Tak nampak ke Nabi? Kan? Sebab itu ni cerita lah. Cerita Sayyidina Bilal. Bilal bin Rabah ceritanya macam mana? Allahu Akbar. Terkenang Nabi. Menangis jatuh pingsan. Macam mana tu Bila kewafatan Nabi Rasulullah SAW, Sayyidina Bilal tak duduk dekat Madinah. Dia balik dekat Damsyik. Sebab kampung dia. Kan? Dia balik. Dia tak lagi azan jadi dekat Madinah. Dia balik Damsyik. Tapi sekian lama dia balik tu, dia mimpi Rasulullah. Rasulullah cakap apa dengan Sayyidina Bilal bin Rabah? Wahai Bilal, kenapa kau tak datang jumpa aku? Kau tak rindu ke aku? Kan? Bila mana Sayyidina Bilal mimpi akan Rasulullah, maka dia bangkit. Bila bangkit, ya Allah, lama rupanya aku dah tak jumpa Rasulullah. Maka dia bangkit, besok pagi dia kemas-kemas, dia balik dia pergi Madinah. Kan? Balik ke Madinah tu masa ketika itu pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Bayangkan berapa lama daripada Sayyidina Abu Bakar bin Umar kan? Dia lama tak balik. Jadi bila dia balik ke Madinah masa ketika pemerintahan Sayyidina Umar, sampai ketika itu hampir pada waktu zuhur kan? Sayyidina Umar rasa gembira jumpa Bilal. Alhamdulillah Bilal kau datang kemari kan? Jadi aku mohon kepada engkau lah, wahai Bilal, ini hari yang guna engkau azan. Azan tu. Minta azan. Jawab Bilal bin Rabah cakap apa? Wahai Umar, aku tak azan. Aku azan masa ketika ada Rasulullah. Aku tak azan. Aku tak nak azan juga. Kenapa gitu? Sebenarnya aku azan ketika aku adanya Rasulullah. Tapi Rasulullah dah tak ada. Aku dah tak azan lagi. Maka ketika itu datanglah dua cucu Rasulullah, Hasan Husain. Pegang tangan Sayyidina Bilal bin Rabah. Pakcik, tunaikanlah permintaan Sayyidina Umar. Azanlah pakcik. Dah lama tak dengar pakcik azan. Bilal bin Rabah memandang kepada Hasan. Daripada pusat ke atas dia nampak Rasulullah, cucu Rasulullah. Pandang kepada Hasan Husain nampak gagahnya Nabi ketika berdiri. Kan? Wahai Umar, oleh kerana cucunya Rasulullah, aku tunaikan hajat kamu. So, kasihnya Rasulullah, kasihnya Bilal bin Rabah, maka dia pergilah tempat biasa dia, naik atas, dia azan. Bila ketika dia azan disebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, bergemanya suara azan Bilal bin Rabah. Penduduk Madinah ketika itu rasa macam apa? Nabi hadir sembahyang. Maka ketika itu meluruhlah penduduk Madinah lagi pergi masjid. Kenapa? Kerana Bilal bin Rabah merasakan kehadirannya Rasulullah dalam hidup. Walaupun Rasulullah tak ada. Bila mana dilakukan azan,
Maka Sayyidina Bilal pun meneruskan azannya, kan, sampai asyhadu an la ilaha illallah. Lu orang datang Madinah, masjid, semua menangis. Menangis apa? Terkenang Rasulullah sama sembahyang. Bila sampai kalimah asyhadu anna Muhammad, terus terdiam. Rupanya Sayyidina Bilal rebah, jatuh, pengsan. Jadi ketika itu Sayyidina Umar pergi jumpa Bilal. Bangun Bilal. Kenapa Bilal? Wahai Umar, sebenarnya aku tak sanggup untuk aku mendapatkan azan. Kerana aku tak sanggup melihat Rasulullah. Zaman dulu aku nyalakan azan, Rasulullah ada depan aku. Tapi ini Rasulullah tak ada. Tengok tuan-tuan, kasihnya Sayyidina Bilal bin Rabah. Tapi kita ni macam mana? Kita berada dalam suasana ini hari merupakan kelahiran Rasulullah. Tapi kita masih tak sayang dengan Nabi. Kita tak nampak cinta kasih kepada Nabi. Sebab itulah tuan-tuan, dalam perjalanan hidup kita ni, sejauh manakah kita ni cinta dengan Tuhan dan cinta kepada kekasihnya Habibullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal bin Rabah menyatakan, wahai Umar, aku tak sanggup. Dulu kalau aku azan, aku nampak Rasulullah keluar daripada pintu Madinah sembahyang bersama aku. Dari Rasulullah tak ada. Sebenarnya aku datang, aku kan rindu dengan Rasulullah dalam mimpi aku. Tapi oleh kerana kasihnya kau suruh aku azan, dia tak mampu. Jadi kita ni tuan-tuan, memang kita ni tak hidup zaman Rasulullah. Kita tak kenal pun Rasulullah. Tapi melalui lidah-lidahnya salafus soleh, ulama kita menyatakan kehebatannya Rasulullah. Malam tadi cerita dekat Oasis kan, Sina apa tu, Habib Zainal dengan Ustaz Don cerita pasal Rasulullah. Ini terbau-baulah pagi ni cerita Rasulullah kan. Ini hari. Sebab itu dalam erti kata perjalanan hidup kita ni tuan-tuan, kita menyatakan sifat kehambaan kepada Allah. Apakah maksud kehidupan kita ini? Untuk kita kasih sayang dengan Tuhan dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi menyatakan tidak seorang pun masuk surga dengan amalan. Sebab itu sifat kita tadi, jadikanlah sifat, ketahuilah bahawa sesungguhnya seorang mukmin yang mengambil berat tentang agamanya, yang teguh ilmunya. Teguh ilmu macam mana? Ni kenalah duduk belajar, duduk ngaji dan keyakinan. Itu yang menjadi keutamaan kita dalam kehidupan kita. Bila mana dah melakukan hal yang demikian, maka sifat orang yang melakukan hal yang demikian tadi, orang yang memperbaiki amalannya terhadap Allah Ta'ala serta rajin untuk menyempurnakannya. Sesudah itu barulah dia bergantung kepada Allah dan kepada rahmatnya. Kita tidak harus bergantung kepada amalan dan baktinya sama sekali. Sebab itu Nabi sebut tadi, tidak seorang pun di kalangan kita ini hamba masuk ke surga dengan amalannya, kecuali dengan Allah meliputi akan aku dengan rahmatnya. Jadi kita ni sebagai contohlah, contoh kepada Rasulullah SAW. Jadikan sifat kita kasih kepada Rasulullah. Kerana Nabi SAW sendiri amat rajin mengerjakan amal soleh, sehingga kedua tumitnya bengkak kerana terlampau banyak sembahyang di waktu malam. Sebab itu bila disebut ni malam kan, apa kelebihannya malam? Kan? Adapun orang yang rajin mengerjakan amal soleh, kemudian dia bergantung atas amalannya itu, adalah orang yang ujub. Ujub apa?
megah. Ya, dia rasa hebat dengan amalan dia buat. Aku sembahyang tahajud, aku semain taubat. Berpuluh-puluh rakaat. Jangan rasa baik. Kenapa? Bila mana kita melakukan amal ibadah bergantung dengan amalan kita, adalah orang itu wujub ataupun megah dengan amalannya. Kenapa? Dia berani dengan Tuhannya. Ya. Dia tak nampak, dia dapat sembahyang tu, dapat zikir, dah agak sebut. Siapa yang kasih? Rahmatnya tu Tuhan. Sebab itulah. Jadi kita ni tuan-tuan, kadang-kadang tak nampak kehadiran dalam hidup kita ni Tuhan, tidak merasakan kita ni segala-galanya telah diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kita. Kita ni akan diuji, kan? Allah akan uji dengan suatu bala sehingga dia akan sedar akan dirinya yang bersifat lemah. Jadi kita ni sebagai hamba yang lemah. Kerana bahawa segala amal soleh itu tidak mungkin berlaku jika dengan tidak rahmatnya Allah dan kurniaannya. Sebab itu tuan-tuan, dalam perjalanan hidup kita ni, ini hari kita dapat sedap makan, dapat menemani kemewahan dan sebagainya. Itu semuanya nikmat Allah. Sedap makan nak. Kita semalam dapat jalan-jalan, lupa jalan jumpa orang Pahit Raja tu. Dia ngajak aku tu. Assalamualaikum Ustaz. Siapa pula panggil aku ni kan? Rupanya tengok-tengok orang Pahit Raja tu. Kan? Jemaah masjid sini lah. Tapi aku tak nak cakap lah kan. Tapi baguslah kan dia. Ustaz, lagi Ustaz. Wah, you suruh makan. Anak aku telefon. Ya, kita nak keluar dengan mak. Ada urusan. Okey. Nak balik rumah tak ada. Singgah warung ni. Singgah warung. Semalam tak sekira Jumaat dekat Sebang Jeram. Tu singgah. Tengok-tengok warung. Alhamdulillah. Ada orang sudi nak belanja aku. Aku doakan. Mudah-mudahan rezekinya melimpah ruah. Ya tak? Amin ya rabbal alamin, kan? Itulah kehidupan kita bang. Dalam hidup lain tak bukan untuk kita meraih kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kita ni dapat amal ibadah pun kasih sayang Allah. Kerana Allah beritahu kat kita dalam surah An-Nur, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakin Allah yuzakki man yasha wallahu sami'un alim. Surah An-Nur ayat 21. Allah kata apa? Dan kalaulah tiada kerana kemurahan Allah dan rahmatnya kepada kamu, tiada seorang pun di antara kamu yang bersih buat selamanya. Maksud apa? Kita ni dapat angkut amal ibadah, hidup senang sampai ini hari, kasih sayang Tuhan, bukan dengan keupayaan kita. Akan tetapi Allah menyucikan orang-orang yang dia sukai. Ni tuan-tuan. Kita ni maksud apa? Walakin Allah yuzakki man yasha'u. Betul? Akan tetapi Allah mensucikan orang-orang yang dia kendaki. Dan ini hari tuan-tuan datang rumah Tuhan ni bukan kendak kita. Ada kasihnya Allah pada kita. Mudah-mudahan perjalanan hidup ni berkekalan dalam kasih rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, kita kena sentiasa memuji-muji akan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dalam perjalanan hidup kita. Sebab itu walaupun kita ni sembahyang tuan-tuan, memang Allah janjikan syurga, tetapi itu bukan matlamatnya, tetapi kita menuju ke arah situ sebenarnya. Kan? Sebab itu ulama menyatakan pada kita kan ada 10 amalan ahli syurga. 10 ni kan. Kalau kita nak dapat 10 mungkin susah. Kan? Dapat separuh pun alhamdulillah amalan kan. Jangan tak dapat langsung. Kan? Ni tak dapat langsung. Antara ulama menyebut pada kita ni tadi kan Nabi sebut, Nabi sentiasa melakukan malam. Mengerjakan malam. Malam tu apa?
mengenai sembahyang malam lah. Sembahyang sunat. Ni kadang-kadang kita buat sunat ni tak ambil pot sangat. Alah ustaz, sunat saja. Kahwin untuk pola orang kahwin pun orang apa-apa, orang dosa. Kan? Dia cakap buat dapat pahala, tak buat pun tak ngapa, bukannya berdosa. Itu yang sampai tua tak sembahyang sunat. Turu ya kan? Tak. Bapak-bapak kat sini tak gitu, semuanya hebat-hebat. Malam tadi bangun dah pukul 3 pagi dah bangun. Betul kan? Ya tak? Kalau tak kemari. Kan? Jadi alhamdulillah. Jadi kenapa tuan-tuan? Kita nak kongsikan, mungkin tuan-tuan dah pernah dengar cerita ni, tetapi mengapa nak perlu kita sebut tentang sembahyang? Adakah sembahyang yang kita buat selama mana kita buat yang wajib ini Allah terima? Yang sunat itu sebagai menampal yang wajib. Kenapa? Qiyamul lail kerana kemuliaan seorang mukmin terletak pada tahajudnya. Tengok. Kemuliaan seorang mukmin itu terletak pada tahajudnya. Tapi kalau kau tak buat, Allahu Akbar. Pastinya doa mudah termakbul dan menjadikan kita semakin dekat dengan Allah. Sebab itu malam, bila kita bermadu kasih dengan Allah, kan? Kita panggil Allah. Allah, Allah, Allah. Hati narudi, hati pun naluri kita ni kan, Allah akan sentuh. Tapi kita tak nak macam tu yang kita jauh. Sebab itu mudah-mudahan tuan-tuan kita kongsikan tahajud menjadi keutamaan dalam hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, baca akan Al-Quran sebelum terbit matahari. Selalu kita baca lepas subuh kan. Ni tak. Ulama pesan pada kita. Baca Quran sebelum terbit matahari. Alangkah baiknya sebelum mata melihat dunia, sebaiknya mata membaca Al-Quran terlebih dahulu dengan penuh kefahaman. Paling tidak pun kalau sibuk apa macam mana sekalipun, bacalah walaupun beberapa ayat. Baik tuan-tuan, tentang Quran ni, kita ni kadang-kadang nak baca Quran tunggu hari Ramadan. Kan? Hari biasa ni kurang jaga. Sebab itu lazimkan sebelum subuh. Itu menjadi keutamaan. Bila kita dah menjadi resing subuh bang, Allahu Akbar, cubalah sebelum subuh baca Quran. Itu menjadi. Sebab itu saya ingat dulu pesanan siapa tu? Ulama Kedah tu, Pak Sumit tu. Kenapa Pak Sumit? Kan? Itu ulama Kedah tu. Sebelum subuh mesti baca Quran. Itu pesan Pak Sumit, ulama Kedah. Yang ketiga, amalan kita yang kena jaga, jangan tinggalkan masjid terutama di waktu subuh dan isyak. Sebelum melangkah ke mana pun, langkahkan kaki ke masjid kerana masjid merupakan pusat keberkatan. Bukan kerana panggilan muazin, tetapi panggilan Allah yang mencari orang beriman untuk memakmurkan Allah dan untuk Allah berikan kemenangan, kejayaan kepada mereka. Allah nak bagi kemuliaan, tapi orang kelem teko juga. La ilaha illallah. Kan? Cerita ni sebenarnya diulang-ulang. Kerana apa? Supaya merasakan kedekatan kita dengan Tuhan. Kan? Datang rumah Tuhan, datang masjid. Jangan jadi sombong. Ni kadang-kadang, alah, aku orang maring masjid pun koyo juga. Bukan aku orang sembahyang. Dia kata, aku ni tak pergi masjid kaya ke? Bukan aku tak sembahyang. Kat rumah pun aku sembahyang. Sombong tak tu? Allahu Akbar. Kita ni sombong banyak kan? Jadi sebab itu kita ni tuan-tuan, bila mana kita ni, ulama menyatakan jangan tinggalkan masjid terutama waktu subuh dan isyak. Jadi kita ni jadikan sip, kerana perjalanan hidup kita ni bermula daripada sembahyang. Itulah kehidupan kita. Kita langkah pergi masjid kan. Di masjid itu pusat keberkatan.
berkat macam mana? Ini rahsia Tuhan, sir Allah. Allah nak bagi kepada siapa hamba-Nya yang benar-benar merintih kasih dengannya. Ini sir Tuhan. Mana pada kita ni tuan-tuan, hidup kita ni tak ada apa-apa kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu cara mana bagaimana kita ni untuk dekat dengan Tuhan? Kena ada amalan. Ya tak? Jadikan amalan kita tawajuh. Sebab itu kita ni dari dekat mua ni kan, pada kita sebenarnya hendak ataupun tidak, amalan haujakan ada, ratib al-atas ada kan, asmaul husna ada, lawat nariyah ada, itu menjadi amalan kan, zikirnya ada kan? Ada satu zikir ni Habib, satu Habib dia nyebut kan, yang mana kita baca sekali ni kan, malaikat menulis akan pahala ni yang tak habis-habis. Kalau dia baca sekali, tulisan tu tak habis-habis. Apa bacaannya tu? Jazallah anna Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Pernah dengar tu. Itu amalan yang mana pahala yang ditulis itu takkan habis-habis. Baca sekali. Kalau baca 2 kali, dia maknanya baca sekali itu amalan yang selama 360 hari. Sekali baca. Sebab itulah dalam erti kata hidup kita ni, kita kena sentiasa melakukan zikrullah untuk dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dan lagi amalan kita itu untuk dekat kita mencari kasih sayang Tuhan. Ini amalan solat duha. Jagalah. Ya. Solat duha ni pun menjadi satu keutamaan. Pasal apa tuan-tuan? Kadang-kadang contoh amalan sunat. Sembahyang sunat Isra' 2 rakaat. Kadang orang tak pandang. Kita lepas kuliah kan kita sembahyang sunat kan, lepas tu sembahyang sunat duha. Kan kadang-kadang kita tak ambil pot pun, tak alah sunat je kan. Balik je kan. Rugi sebenarnya. Pasal apa? 2 rakaat sembahyang Isra' bersamaan dengan pahala yang Allah beri, sama dengan haji dan umrah yang mabrur. Kita pergi haji dengan nilaian duit yang banyak tu, bukan sikit, berpuluh ribu, bahkan puluh-puluhan ribu kita nak pergi haji, pergi umrah kan. Kita jangan pergi. Tapi mengapa yang 2 rakaat tak sampai 5 minit kita tak mampu nak buat? Cuba fikirkan. Benda ni selalu dah cerita lah. Pak Kiai pun cerita juga. Tapi kadang-kadang sifat manusia tidak memandang dengan mata hati kepada Tuhan. Dia tak nampak kasih. Kan? Sebab itu duha itu merupakan kunci rezeki terletak pada solat duha. Yakinlah, maka sesungguhnya solat duha itu sangat dahsyat mengundang rezeki. Bukan maksud kita ni sudah dapat rezeki, tak. Kerana merasai kasihnya Tuhan kat kita. Itu je. Rezeki ni hak Tuhan nak bagi kat kita. Tapi kita buat bukan kerana apa? Bukan kerana itu, ini dan sebagainya. Tapi tak merasai keberadaan kasihnya Tuhan kat kita. Itu je. Kan? Dan lagi yang kelima, ini biasa dengarlah, jaga sedekah setiap hari kalau boleh amalkan sedekah subuh, kerana di sana malaikat sedang menanti doa orang-orang yang bersedekah subuh. Ini kehebatan di subuh, kan? Makna kita ni tuan-tuan, ulama pesan pada kita kena hari-hari bersedekah, kan? Jadi terima kasihlah saya ucapkan pada tuan-tuan semua. Tuan-tuan berkongsi rezeki dengan saya, dengan madrasah saya, tuan-tuan. Mudah-mudahan apa yang tuan infakkan itu menjadikan satu amalan jariah yang menolong di alam barzah dan juga di padang mahsyar. Tak ada yang nak menolong kita ni kecuali amalan sedekah kita. Ya tak? Jadi percayalah
bahawa sedekah yang diberikan akan dibalas oleh Allah SWT berlipat kali ganda. Teman kita, teman setia kita yang menunggu kita di mahsyar adalah sedekah. Teman kita bukan suami tau, bukan isteri tau, bukan anak. Yang nunggu kita esok dekat padang mahsyar adalah teman setia kita adalah sedekah. Itulah antaranya. Baik. Yang keenam, ketujuh ni biasalah tuan-tuan dengar Dan yang keenam, jaga wuduk terus menerus. Allah sayang kat kita. Yang ketujuh, amalkan istighfar setiap saat. Ini istighfar, banyak istighfar lah. Lepas sembahyang pun kena istighfar, kan? Istighfar yang menjadi keutamaan istighfar tu yang kita bacalah dalam sembahyang tu. Yang ke-8 ni penting. Berjalan ke majlis ilmu dan zikir, kerana di sana malaikat sedang menanti untuk menemukan mereka yang berada dalam majlis ilmu dan majlis zikir, dan dijanjikan jalan ke syurga bagi mereka yang berjalan ke menuju ilmu, dan rebutlah peluang kemasan ini jangan sampai terlepas. Ini yang kita kena sentiasa duduk dalam majlis ilmu. Sebab itu jangan pula protes. Ini kadang-kadang, alah ustaz cerita ni asyik asyik. Ada yang protes bang. Asyik kita solat. Kita sembahyang. Ialah tu yang kita kena cerita, yang hari-hari kita cerita. Pasal apa? Sembahyang kita belum betul. Yakin sembahyang betul? Betul? Sembahyang betul? Baik. Kalau sembahyang betul sampai ini hari orang sembahyang bab rokok aja pun tak betul, tak selesai. Macam-macam rokok caranya. Orang suruh lipat ibu jari kaki tak lipat juga, letak juga. Betul ke tu? Angkat takbir. Betul ke tu? Tak bunyi bang. Betul. Usolli fardhu subhi raka'atain ma'muman lillahi. Allahu Akbar. Seperti mana imam Allahu Akbar. Dia tak bisuara. Suara bercakap, keluar suara. Sembayang dia. Aku pun pelik juga kan. Tapi bila cerita pak sembayang, komen. Macam mana? Habis, bak sembayang takbir tu. Takbir, dalam takbir tu ada apa? Ada beberapa perkara yang mesti kena ada. Dalam takbir tu ada beberapa perkara yang kena ada. Kalau tak ada tu tak sah. Sembayang tak betul. Penat tau. Ada apa? Tiga. Kosong tarak ta'yin. Tu kena ada. Tu kalau ada ilmu. Iki kurus sembayang. Sembayang apa? Tu satu hal kan? Ni kadang-kadang la ilaha illallah. Jangan sembahyang sama-sama imam. Maksud aku apa? Bukan sembahyang, memang kena sembahyang sama imam, tapi maksud jangan bersama dengan imam. Imam tak belum Allahu Akbar, dia dah bar juga. Betul ke tu? Pening juga tu. Banyak orang tak faham. Patut Allah, imam dah Allahu Akbar, bar tu baru masuk. Ini Allah, imam dah ada pun. Betul ke? Satu hal, banyak lagi tu. Kan? Permintaan antara rukun. Kan? Imam Allahu Akbar. Dia pun ikut juga. Macam mana? Banyak. Kalau disiasat, diselak satu-satu, ya Allah, tak betul gitu ni. Sebab itu Nabi sebut tadi kan, kau masuk surga bukan dengan amalan kau. Pasal amalan tu belum betul. Baik. Jadinya duduklah kena majlis ilmu. Baik, yang ke-9, memberi makan kepada manusia atau benda. Ni belanja kawan. Dan semalam lagu dapat belanja kan. Alhamdulillah melempar rezekinya. Kita kena gitu kan. Sekurang-kurangnya kita belanja ahli keluarga kita kan. Kita kena ada family day. Kena family day hari-hari tau, setiap minggu. Betul? Family day ke tunggu hujung tahun ke hari-hari? Family day. Kena hari-hari. Pasal apa? Situ yang anak balik. Sebulan sekali baru balik. Setahun sekali baru balik. Raya baru balik. Kan?
Last, dari kematian pun balik. Family day. Itu ke? Tak, hari-hari. Kena jaga hubungan kasih sayang kita ni. Ya kan? Sekali bawa keluarga time cuti kan. Hari Jumaat, pergi imtiaz. Aku bukan nak kempen. Tak. Bawa ahli keluarga kan. Kalau aku jumpa kat imtiaz kawan-kawan kita kan. Jumpa. Yelah kalau aku pergi imtiaz kadang tak sempat aku nak bayar. Aku tanya. Kak, saya nak bayar ni. Tak dibayar, tak nak bayar. La ilaha illallah. Tengok. Allah punya rezeki kan. Tapi kita ni kadang-kadang tak nak. Kita kena kasih dengan keluarga kita. Ya. Imam Yaakob pagi hari-hari pagi-pagi dia ngeteh dengan grup dia kan. Alhamdulillah baguslah tu. Jadi kalau kita kena bawa baju bukan kata asyik ngeteh. Marah pula orang ngeteh. Tak. Kalau kita tak macam ada setengah ustaz dia tak suka tu. Tak suka ngeteh dia. Pasal apa nak jaga amalan ni? Memang betul. Tak wajar. Tapi kalau kita menjadikan sebab kita datang, kita ngeteh, kita tak kenal masyarakat kita. Senang ke susah. Kita kalau duduk dengar kan, ada tu kan dia juga ni kesian anak keluarga tu. Kadang-kadang dia tak dapat datang sekolah. Kenapa ya? Dekat situ kita dapat poin. Kan? Tahu masyarakat kita macam mana. Dia belum dapat datang mesti kena dia orang susah. Itu kita dapat tahu. Tapi kita tak gitu, tak nak ngeteh. Karena dewi wae kan. Jadi tuan-tuan, memberi makan kepada manusia atau binatang, dan yang akhir sekali adalah kita kena sebarkan salam kepada orang yang kita tidak kenal ataupun kenal kan. Mana kita kenal ataupun tidak, selagi mana kita ni sebagai hamba Tuhan yang bersatu kalimah, bersyahadah satu, maka itulah saudara kita. Bukan pilih kasih. Kan? Ojo hari, ojo kur jemaah, mari roco wae. Yo ke kabeh campur yo. Mana-mana pun kita keluarga Islam kita. Jadi tuan-tuan, sekali dulu yang termampu dapat saya kongsikan kan. Ini cerita hadis saja. Aku tadi belum cerita ni pasal Quran ni. Aku baca ayat apa tadi? Suratul Imran juzuk 4 ayat 133. Aku belum terangkan lagi. Macam nak sambung lagi tak ni? Dah pukul 7 suku dah. Dari Isra. Cukup je? Cukup je? Cukup? Cukuplah. Lain kali lah kita cerita. Ini tadi ini mukadimah tak cerita ni pula. Kalau aku cerita kan, ini hari orang semua nak pergi apa? Pergi baris agaknya lah. Kan pergi. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, saya rasa sekadar dulu yang termampu yang tuan-tuan. Kita syukur kepada Allah SWT dalam perjalanan hidup kita ni. Allah masih sayang kat kita. Allah memang sayang kat kita tuan-tuan. Kan? Dapat diberi keupayaan dapat datang rumah Tuhan ni, ya Allah. Malaikat yang berada, yang bertugas pagi ni tuan-tuan, mendoakan, menyebut satu-satu persatu kita ni. Allahumma gfirlahu warhamhu. Allahumma gfirlahu warhamhu. Ya Allah, Kau ampunkanlah dia, Kau rahmatilah dia. Ingatnya, kasih sayang Allah sentiasa merahmati kehidupan kita. Tapi nak arah kelem tu kau marang masjid, orang itu apa-apa. Orang berkat. Kenapa? Tak ambil berkat daripada doa malaikat, tak ambil berkat pada. Kok aku sambung cerita balik ni, kang panjang pula aku cerita. Tinggal dia. Allahu Akbar. Tuan-tuan, dalam perjalanan hidup kita ni kan, kita berjumpa macam-macam manusia. Kita berjumpa macam-macam manusia dalam merintih kasih sayang Allah. Kadang-kadang kita lupa dengan Tuhan. Kadang-kadang kita jauh dengan Tuhan. Kita tak minta dengan dia, kan? Kita ni tak ada apa-apa sebenarnya. Kita ni miskin, kita ni lemah, kita ni hina, kita ni apa sebenarnya. Balik pun esok, nak balik, nak jumpa Tuhan, Allah jemput kita. Balik bawa apa? Kain putih je, yang harga baru RM2 lebih. Yang kita pakai mahal-mahal, yang 400, 500 tu, bawa tak? Sorak, ditinggal nang gerobok, tinggal nang amari. Anak tak cakap, Long, ya, ini dulu ayah suruh pakai baju kot yang beli 400. Ada? Tak ada. Kain putih juga yang pakai. Kan? Baju yang mahal-mahal tu pun, Levi's ke, 501 ke,
Kan? Apa lagi jenama? Maisarah ke apa? Aku pun tak tahulah. Umumkan baju mamal kan. Tak pakai pun. Pakai kain putih Melai. Allah miskinnya kita. Kan? Jadi bila kita renung-renungkan apa yang kita cari kat dunia ni kan, hanyalah tipu daya semata. Tapi jangan tinggalkan. Jangan aku cakapnya tak nak pakai lah. Janganlah gitu. Nanti tak lawa pula. Perempuan nak kena lawa. Kan? Perempuan kalau tak lawa dia tak puas hati. Kan? Perempuan tanya orang lelaki ni, bang, aku ni dah nak sampai hari apa? Hari ulang tahun perkahwinan. Tahun ni abang nak beli apa? Dia dah ingatkan suami. Betul? Tak pernah makasih melampau ni. Melampau suami-suami kat sini tak nak kasih. Tapi aku sekadar ingatkan aja kan. Sekadar ingatkan aja. Tak salah kalau minta pun. Kan? Itu tanda kasih sayang. Cerita lagi pula. Mohon ampun, mohon maaf. Kalau ada kata bicara yang menyebabkan dan sebagainya. Lain tak bukan untuk kita raih kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, sama ada yang kami ketahui ataupun tidak ya Allah. Ya Allah, berkatilah kami, rahmatilah kami, berilah kami hidayah-Mu agar kami sentiasa dekat dengan-Mu ya Allah. Ya Allah, terima kasih di atas kehidupan kami, nafas kami, rezeki yang telah Engkau limpahkan kepada kami sehingga hari ini ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah kami dengan ibadah dan amalan yang baik. Jauhkanlah kami daripada melakukan dosa dan maksiat. Jadikanlah kami hamba-Mu yang beriman dan beramal soleh. Mudah-mudahan hidup kami sentiasa berada dalam rahmat dan bimbingan-Mu ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah diri kami dari perbuatan yang mengeraskan hati kami. Mudah-mudahan amal ibadah kami diterima di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada sifat sombong terhadap sesama manusia ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang tawaduk. Mudah-mudahan kami menjadi insan yang saling melengkapi dengan kebaikan dan kekurangan diri ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami sifat malu yang dengannya kami dapat mentaati segala perintah-Mu dan dapat menjauhi segala larangan-Mu ya Allah. Mudah-mudahan sifat malu tersebut dapat menjuruskan kami ke syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, berilah kami kebahagiaan, kesejahteraan di dunia dan di akhirat, dan lindungilah semua insan yang kami sayangi ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kuatkanlah iman kami, tunjukkanlah jalan kepada kami untuk mendapat hidayah-Mu. Mudah-mudahan kami menjadi insan yang taat kepada perintah-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan kepada kami ya Allah. Ya Allah, bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar kami jadikan sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, berilah kami sekeping hati yang selalu redha atas ketentuan-Mu, dan jauhkanlah diri kami dari sifat mementingkan diri. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah keluarga kami permata dalam hidup kami. Jauhkan kami dari fitnah sama ada nampak ataupun tidak. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui apa yang terbaik untuk kami. Ya Allah, di pagi yang mulia ini ya Allah, dengan sempena kelahiran Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah, dengan penuh barakah ini ya Allah, kami mendatangkan ya Allah, agar dipermudahkan segala urusan kami dalam urusan agama dunia dan akhirat ya Allah. Ya Allah, berilah kepada kami kekuatan dan kesabaran untuk menangani setiap ujian yang mendatangi kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami memohon ya Allah, kurniakanlah kepada kedua ibu bapa kami tempat yang istimewa di syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Ghafar, ampunkanlah dosa kami ya Allah, dosa kedua ibu bapa kami ya Allah.
pasangan hidup kami, ya Allah. Anak-anak kami, ya Allah. Kaum keluarga kami, ya Allah. Guru-guru kami, ya Allah. Sahabat-sahabat kami, serta sekalian kaum muslimin dan muslimat di mana saja mereka berada, ya Allah. Allahumma nawwir qalbina binuril hidayatika kama nawarta binuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya rahimin. Allah nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa yaqinan shadiqa wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an wa shifaa'in min kulli da'in bi rahmatika ya rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Takbir. Kalau kami masih